وتابعيه بإحسان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة حمد قلت حيلته وأنت يا سيدي يا رسول الله وسيلته فدعا ربه عني مغلوب فانتصر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الجمال وبهاء الكمال وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الشافي ودواء الكافي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجه الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, syukurlah dengan limpah kurnia taufik hidayah dari Allah dapat sama-sama kita berkumpul dalam rumah Allah yang berbahagia ini. Jangan lupa kita berniat i'tikaf. Nawaitu sunnatul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada malam ini merupakan malam yang bersejarah. Malam ini ialah malam yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sejarah baginda telah melalui satu peristiwa yang kita semua sudah mengetahuinya, ialah peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan itulah dia genap-genap pada malam ini 1433 tahun yang dahulu. Peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku pada malam 27 Rejab, setahun sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah Munawwarah. Ya, peristiwa Isra Mi'raj ini ialah peristiwa yang telah Allah SWT rakamkan di dalam Al-Quran yang semua kita sudah mengetahuinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia, yaitu Allah, adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sadaqallahul azim, telah benarlah Allah dalam firman-Nya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebagaimana kita semua tahu bahawa ayat ini membicarakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, yang di mana baginda pada masa itu berada di kota Mekah Al-Mukarramah, dan masa itu kota Mekah dikuasai oleh orang kafir Quraisy dan tidak ada bangunan masjid. Kerana zaman orang Quraisy, maka yang ada hanyalah Kaabah sahaja. Kaabah sahaja yang di mana dikelilingi oleh rumah-rumah, ya, pasar. Tak ada bangunan masjid. Masjid ni dibangunkan pada zaman khalifah-khalifah Islam. Apabila Mekah pun dah jatuh ke tangan orang Islam, makin lama makin membesar sampailah apa yang kita lihat hari ini. Tapi kalau ikut pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bangunan masjid pun. Jadi kenapa pula Allah Ta'ala menyebutkan minal masjidil haram, daripada masjidil haram? Ini nak menunjukkan kepada kita bahawa
Masjidil Haram itu bukan maknanya mesti bangun masjid, tapi dia adalah maknanya seluruh kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibawa Isra daripada Masjidil Haram, iaitu daripada kota Mekah, sehinggalah kepada kota yang kita namakan dia ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa yang kita biasa lihat gambar seperti ini, Masjidil Aqsa ini sebenarnya baru, kerana masa Nabi sallallahu alaihi wasallam Masjidil Aqsa pun tak ada, kerana zaman itu, masa itu ialah di zaman pemerintahan orang-orang Roman. Kita kena ingat dalam sejarah bahawa Baitul Maqdis pertama sekali dia diduduki oleh orang-orang Arab Yabasiyun daripada bangsa Kan'aniyun 3000 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka lah orang Arab yang pertama sekali duduk Baitul Maqdis. Sebab tu kita namakan Baitul Maqdis bumi orang Arab. Dan setelah itu berpindah-pindah kuasa sehinggalah sampai kepada zaman Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam memasuki Baitul Maqdis 1000 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Tetapi orang-orang Yahudi, mereka tidak menerima Nabi Daud sebagai Nabi, tapi mereka menerima Nabi Daud sebagai Raja. Sebab tu mereka katakan King David. Jika kita kata Daud, dia kata David lah, King David. Dia tak panggil Nabi Daud. Tetapi antara king atau raja dengan nabi, lebih mulia lagi seorang nabi, kerana nabi itu berkekalan kemuliaannya dunia sampai akhirat, dan nabi itu adalah pilihan Allah Ta'ala, manakala raja hanya sementara di dunia sahaja, dan itu pilihan manusia. Jadi begitulah dia bagi orang Yahudi, Nabi Daud itu hanya sebagai raja, King David, dan bukan sebagai seorang nabi. Dan Nabi Daud alaihissalam dialah orang yang telah mengembalikan pembangunan Baitul Maqdis, tetapi dia tak sempat selesaikan pembangunan Baitul Maqdis, dan baginda Nabi Daud pun wafat. Maka anaknya lah Nabi Sulaiman alaihissalam yang menyempurnakannya. Nabi Sulaiman alaihissalam lahir di Baitul Maqdis dan wafat pun di Baitul Maqdis. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam memerintah Baitul Maqdis selama 40 tahun. Jadi dalam tempoh masa 40 tahun itulah Nabi Sulaiman alaihissalam telah menyempurnakan seluruh kota Baitul Maqdis sebagai satu bandar yang sempurna. Dan begitulah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang banyak kelebihannya, sehingga Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah dengan 3 doa, dan 1 tak diterima, 2 diterima, 1 tak diterima. Dan Nabi SAW berharap yang ketiga itu diterima oleh Allah. Yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan dia kebijaksanaan, supaya dia dapat menghukum seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Taala. Dan Allah Taala telah kurniakan permohonan Nabi Sulaiman itu. Sebab tu Nabi Sulaiman Allah berikan kebijaksanaan di dalam meletakkan hukuman. Pernah satu masa 2 orang perempuan bertengkar mengenai seorang bayi. Perempuan tua mengaku bahawa bayi ini dia punya. Perempuan muda pun mengaku ini bayi dia punya. Kedua-dua mereka menghadap pada Nabi Daud alaihissalam. Maka Nabi Daud bertanya, ini melihatkan bahawa bayi ini di tangan perempuan tua, maka perempuan tualah ibu yang bayi ini. Maka kata Nabi Sulaiman alaihissalam, wahai ayanda, boleh tak izinkan saya nak bertanya kepada mereka? Jadi Nabi Daud pun izinkan. Maka Nabi Sulaiman pun berkata, melihat kamu berdua, ibu yang tua, ibu yang muda, dua-dua mengaku ini satu bayi anak kamu berdua, apa kata kita belah setengah, setengah untuk ibu pertama, setengah untuk ibu yang kedua. Berkata ibu yang tua, biar belahlah setengah, biar puas hati. Maka berkata ibu yang muda, janganlah bunuh budak ini, biarlah, tak apalah, ibu yang pertama yang tua tu ambil pun tak apalah, asal budak ini hidup.
Maka berkata Nabi Sulaiman alaihissalam kepada ayahnya, wahai ayahanda, ibu yang sebenarnya tidak akan sanggup melihat anaknya dibunuh depan matanya. Maka yang sebenarnya ibu bayi ini ialah ibu muda ini. Itu nampak tuan-tuan kebijaksanaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Banyak lagi lah. Dan demikianlah Nabi Sulaiman bermohon pada Allah permohonan yang kedua, supaya Allah memberikan dia kerajaan yang tak diberi kepada sesiapa selepasnya. Dan Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi Sulaiman. Dengan sebab itulah Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah berikan dia kekuasaan seluruhnya. Nabi Sulaiman menguasai angin, menguasai jin, menguasai haiwan. Seluruh dunia di bawah tangan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebab itu zaman Nabi Sulaiman, semua jin-jin mereka terpaksa kerja seperti buruh kasar, menyelam ke dasar lautan untuk mengeluarkan muntiara-muntiara, dan begitu juga mengangkat batu-batu yang besar untuk membangunkan bangunan-bangunan yang berada di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nanti kalau sesiapa ada rezeki, pergilah ke Baitul Maqdis, dia akan melihat di mana bangunan-bangunan besar, batu yang besar-besar yang tak kurang pada 10,000 kilogram yang dibina pada zaman Nabi Sulaiman. Dan itu bukan dengan kekuatan manusia, tapi itulah kekuatan jin, kerana jin Allah Ta'ala telah berikan dia kekuatan yang luar biasa. Tetapi walau demikian, jin semua di bawah tangan Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikianlah Nabi Sulaiman bermohon yang ketiga yang belum dikabulkan Allah, dan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, dan aku berharap bahawa doa yang ketiga itu dikabulkan Allah, dan apa jua harapan Nabi pasti dikabulkan Allah. Artinya doa Nabi Sulaiman yang ketiga ini pun dikabulkan. Apa doa Nabi Sulaiman yang ketiga? Aku berdoa, ya Allah, sesiapa yang keluar pada rumahnya untuk bersembahyang di Baitul Maqdis, maka kau bersihkanlah dia daripada dosa seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Dan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku berharap doa ini dikabulkan Allah. Dan ulama-ulama mengatakan harapan Nabi tidak ditolak Allah. Arti kata yang lain, siapa saja daripada kita yang keluar pada rumah kita datang ke Baitul Maqdis semata-mata untuk solat di Baitul Maqdis, maka keluarlah dia daripada dosa-dosanya seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kelebihannya Allah Ta'ala telah beri kepada Baitul Maqdis. Maka di dalam peristiwa yang telah pun dibacakan ayat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala bila menyebutkan ilal masjidil aqsa, ke Masjidil Aqsa. Pada zaman Nabi itu bumi Masjidil Aqsa atau bumi Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang Roman, kerana Roman memasuki Baitul Maqdis pada tahun 63 sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Tahun 63 sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi sewaktu Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan sebagai seorang nabi dan rasul di bumi kota Mekah Al-Mukarramah, maka pada masa itu bumi Baitul Maqdis dikuasai oleh kerajaan Roman. Dan alhamdulillah dengan datangnya bala tentera Islam yang selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di ketika pemerintahannya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, maka masuklah tentera Islam untuk menguasai Baitul Maqdis. Maka tentera Islam bila datang ke Baitul Maqdis, semua orang-orang kafir mereka masuk ke dalam kota Baitul Maqdis yang pada masa itu ada tembok, the city wall, ada tembok Baitul Maqdis. Jadi orang-orang Islam tak dapat memasuki Baitul Maqdis, maka dengan itu mereka duduk di luar mengepung bumi Baitul Maqdis. Jadi kalau sekira kita lihat the city wall itu mengelilingi seluruh Baitul Maqdis, dan orang-orang Islam hanya berada di luar. Dan sampailah 4 bulan orang Islam mengepung Baitul Maqdis. Dan apabila orang-orang kafir Kristian tidak mampu bertahan lagi, dah habis makanannya, dah habis minumannya, maka mereka pun meletakkan syarat untuk menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada Khalifah Islam. Maka pada masa itu panglima Islam yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an menulis surat kepada Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu an supaya datang ke kota Baitul Maqdis untuk menerima kunci pintu Baitul Maqdis. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu an pun datanglah dengan hambanya
hambanya dan Sayyidina Umar datang dengan seekor keldai. Ada riwayat menyebutkan seekor unta. Jadi oleh kerana haiwan tunggangan tu satu, jadi Sayyidina Umar dengan hambanya bergilir-gilir. Kalau hamba yang menunggang, Sayyidina Umar yang tarik. Kalau Sayyidina Umar yang menunggang, hamba dia yang tarik. Begitulah tawaduknya Sayyidina Umar. Sampailah Sayyidina Umar sampai depan pintu Baitul Maqdis. Dan Sayyidina Umar sampai depan pintu Baitul Maqdis pada bertepatan 16 hari bulan Rabiul Awal. 16 hari bulan Rabiul Awal 16 tahun 16 Hijrah. Maknanya setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira 6 tahun setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah Sayyidina Umar pun sampai ke Baitul Maqdis. Nah, Sayyidina Umar pun nak mengambillah kunci Baitul Maqdis. Apabila padri itu melihat datangnya khalifah Islam tu dengan keadaan pakaiannya yang bertampal hanya 12 tampalan. Sebab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tuan-tuan dan puan-puan, bajunya hanya satu saja, 12 tampalan. Begitu tawaduk dia seorang khalifah, pemimpin negara Islam. Dan masa tu dia tengah tarik pula untanya atau keldainya, yang dimana hamba dia yang menunggang. Jadi apabila sampai depan pintu Baitul Maqdis, maka padri pun keluar, dan bila dia melihat Sayyidina Umar radhiyallahu an dengan keadaan demikian, dia pun terkejut dan dia pun menangis. Kenapa dia menangis? Kerana dia kata seperti mana yang dia lihat dalam buku kitab sucinya, orang yang akan menerima kunci pintu Baitul Maqdis ini ialah seorang pemimpin yang memakai baju 12 tampalan, dan dia akan berjalan menarik tonggangan yang di mana hamba dia yang akan tonggang. Waktu dia membaca kitab suci dia ni seolah-olah tak percaya, tetapi dia telah melihatkan realitinya. Inilah dia umat manusia yang disebutkan oleh Allah dalam kitab suci yang dahulu, yang akan mengambil kunci Baitul Maqdis, iaitulah dia Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, apabila Sayyidina Umar radhiyallahu an pun masuk ke dalam kawasan Baitul Maqdis, Sayyidina Umar radhiyallahu an pun bertanya-tanya, manakah dia masjid Nabi Allah Daud alaihissalam. Karena kita kena ingat, Nabi Daud masuk Baitul Maqdis 1000 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan, dan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan setelah 500 tahun daripada zamannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi begitulah Sayyidina Umar pun masuk Baitul Maqdis dan bertanya mana dia masjid Nabi Daud, dan akhirnya ditunjukkanlah tempat dia, iaitu satu tempat yang sudah hampir-hampir condong atau hampir-hampir roboh, dan itulah tempat yang diletakkannya batu syurga yang akan kita sebutkan sebentar lagi. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi tiba dalam peristiwa Isra Mi'raj, sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah, artinya Baitul Maqdis ini sebenarnya di bawah pemerintahan Roman, di bawah ke orang-orang Kristian. Masa itu belum ada masjid lagi. Jadi macam mana pula yang dikatakan oleh Allah ilal masjidil aqsa, ke Masjidil Aqsa? Jawapannya, Masjidil Aqsa itu bukanlah bangunan masjid, tapi Masjidil Aqsa ialah seluruh kota Baitul Maqdis. Seluruh kota Baitul Maqdis itulah yang dimasukkan dengan Masjidil Aqsa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebenarnya bumi Baitul Maqdis ini bumi yang penuh barakah. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan allazi barakna haulah, iaitu bumi Baitul Maqdis, bumi Masjidil Aqsa telah kami berkatkan sekelilingnya. Sekeliling Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis sampai ke Sungai Nil di sebelah barat di negeri Mesir, daripada Baitul Maqdis sampai ke Sungai Euphrates yang ada negeri Iraq sebelah timur, daripada Baitul Maqdis sampai ke kota Madinah Munawwarah di selatannya, dan daripada Baitul Maqdis sampai ke utaranya di banjaran bukit-bukit Anadol yang di Turki. Seluruh kawasan itu hari ini yang dikenali sebagai Timur Tengah adalah kawasan yang subur, yang cantik, yang banyak menghasilkan buah-buahan, yang sedap-sedap. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa
Kenapa semua itu berlaku? Kerana berkatnya Baitul Maqdis, kerana berkatnya Masjidil Aqsa. Kalau seluruh keliling Baitul Maqdis, ribuan kilometer semuanya mendapat keberkahan Baitul Maqdis, mendapat keberkahannya Masjidil Aqsa, bagaimana lagi Masjidil Aqsa, bagaimana lagi Baitul Maqdis, terlebih-lebih lagi berkatnya. Sebab itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man yusiruhu an yanzura ila sakhratil jannah falyanzur ila sakhrati Baitil Maqdis." Sesiapa yang ingin melihat batu syurga, maka lihatlah dia ke batu Baitul Maqdis. Mana pula ada batu syurga kat Baitul Maqdis? Ya tuan-tuan dan puan-puan, ada batu syurga di Baitul Maqdis. Batu syurga itu besar sekali, dan batu syurga itu tuan-tuan dan puan-puan ialah batu yang seperti bukit, dan batu tu sudah pun sekarang dibangunkan bangunan di atasnya, dan itulah yang sekarang kita lihat di atasnya. Bangunan itu dinamakan Masjidil Qubbatus Sakhra, iaitu inilah yang kita nampak ni. Inilah nama Masjid Qubbatus Sakhra, the Dome of Rock. Kenapa pula nama the Dome of Rock? Kubah batu, kerana bawah daripada kubah ini tuan-tuan dan puan-puan, ni kubah besar nah, bawah dia ialah batu syurga. Inilah seluruhnya ini adalah batu syurga. Kalau kita di Mekah, kita kucup Hajar Aswad, itu batu syurga, tapi hanya sedikit saja. Tetapi kalau di Baitul Maqdis, sebesar-besarnya batu syurga. Dan itulah yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakhratu Baitul Maqdis min suhuril jannah. Batu Baitul Maqdis adalah daripada batu syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan hendak mengetahui bahawa kiblat orang-orang zaman-zaman dahulu, tidak ada seorang nabi pun yang diutuskan oleh Allah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan kiblatnya ialah ke arah Baitul Maqdis. Tapi kalau kiranya orang yang dalam Baitul Maqdis nak menghadap ke mana? Kalau orang yang dalam Baitul Maqdis, dia menghadap kepada batu syurga. Itulah sakhratul jannah, batu syurga. Jadi kalau sekira misal kata kita di Singapura, kita semayang menghadap ke arah Mekah. Tapi kalau kita dalam Mekah, kita nak menghadap arah mana? Kita menghadap kepada arah Kaabah. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada seorang nabi pun yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan kiblat mereka kepada batu syurga Baitul Maqdis. Jadi sebab itulah di sini tuan-tuan, Baitul Maqdis yang terletaknya batu syurga merupakan satu tempat yang sangat mulia dan sangat besar kehebatannya. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ke Baitul Maqdis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak seorang nabi yang diutus Allah melainkan kiblatnya kepada batu syurga Baitul Maqdis ini, termasuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita umat Islam pun. Sebab itulah umat Islam pada hari pertama diwajibkan sembahyang, mereka semua menghadap ke arah Baitul Maqdis, ke arah batu syurga ini. Selama 16 bulan umat Islam sembahyang menghadap ke arah Baitul Maqdis, sehinggalah selepas 16 bulan itu baru ditukarkan ke arahnya Kaabah Al-Musharrafah yang terletaknya di kota Mekah Al-Mukarramah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi batu Baitul Maqdis ini yang telah disebutkan tadi sebagai batu syurga telah pun dibangunkan oleh Nabi Allah Daud alaihissalam. Dan apabila Sayyidina Umar pun datang pada zaman Sayyidina Umar, dia pun mengecam sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun bangunkan masjid, dan masjid itu sekarang sudah menjadi cantik sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, iaitulah Masjid Qubbatus Sakhra, the Dome of Rock. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa kita tengok kat dalam TV ya, ini Masjidil Aqsa ni. Bukan, ini bukan Masjidil Aqsa. Ini Masjid the Dome of Rock, Masjid Kubah batu, kerana bawah dia ada batu syurga. Habis mana pula Masjidil Aqsa? Yang dinamakan Masjidil Aqsa ialah kubah hitam yang kita nampak ni. Ini kubah hitam ni lah namanya Masjidil Aqsa.
kubah hitam ni Masjidil Aqsa. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana saya sebutkan tadi, waktu turunnya ayat Quran surah Al-Isra ini yang menyebutkan ilal Masjidil Aqsa, tak ada masjid lagi di situ. Islam pun belum sampai. Tapi Allah sebutkan Masjidil Aqsa itu ialah seluruh bumi Baitul Maqdis. Tetapi di zaman pemerintahan Islam, setelah Islam berkuasa atas Baitul Maqdis, setelah zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, datanglah khalifah-khalifahnya, sehinggalah khalifahnya bernama Abdul Malik bin Marwan, khalifah di zaman pemerintahan Umayyad Dynasty atau Umayyad Empire. Beliaulah orang yang telah membangunkan masjid yang kita lihat sekarang ini, ialah dinamakan Masjid Qubbatus Sakhra pada tahun 66 Hijrah. Maka pada tahun 66 Hijrah beliau telah membangunkannya dengan memakan masa 4 tahun sampai komplit pada tahun 70 Hijrah. Dan kemudian anaknya Walid bin Abdul Malik, beliau pula membangunkan masjid yang kita kenali sekarang, Masjidil Aqsa yang berkubah hitam. Dinamakan Masjidil Aqsa kerana perkataan Masjidil Aqsa itu tertulis di dalam Al-Quran, biarlah ada satu masjid yang namanya Masjidil Aqsa. Tapi bukan itu Masjidil Aqsa yang Nabi datang Isra' Mi'raj, tidak. Tapi Masjidil Aqsa ialah seluruh bumi Baitul Maqdis. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi tempat yang pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam landing di bumi Baitul Maqdis setelah dibawa oleh malaikat Jibril dengan menunggang burak. Maka tempat yang pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ialah tempatnya dinamakan dia Masjidul Burak. Sebenarnya Masjidul Burak yang terletak di sini sebenarnya belum ada masjid lagi, ya. Sebab zaman dulu cuma bukit-bukit saja, tapi dinamakan dia masjid, dibangunkan masjid supaya orang mengenal di sinilah tempat yang pertama sekali Nabi memijakkan kakinya di Baitul Maqdis. Dan kemudian di dalam riwayat hadis menyebutkan bahawa malaikat Jibril alaihissalam melobangkan batu itu supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh mengikatkan buraknya. Begitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang nabi pun melainkan apabila datang Baitul Maqdis akan mengikatkan tonggangannya di tempat ikatan tersebut, dan di tempat ikatan itu ditandakan dia dengan satu lubang dan diletakkan besi sebagai peringatan inilah tempatnya. Walaupun ini sudah baru, tembok-tembok yang baru, sebab zaman dulu tu bukit, tetapi inilah tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengikatkan buraknya. Jadi sini tuan-tuan dan puan-puan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memijakkan kakinya di bumi Baitul Maqdis, maka malaikat Jibril alaihissalam pun membawa Nabi berjalan naik ke atas bukit sampai ke tempat yang di mana semua para nabi-nabi dan rasul-rasul sedang menantikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan sembahyang. Sebanyak 124,000 para nabi dan rasul sudah berbaris dalam saf menunggu Nabi datang, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dipimpin oleh Jibril untuk menjadi imam, dan tempat Nabi jadi imam inilah nama dia Mihrab Qubbatun Nabi. Jadi ini tempat Nabi sembahyang sebagai imam. Masya Allah, tabarakallah. Kalau sekiranya kita di Madinah, tempat Nabi jadi imam, merebut-rebut orang sampai kena beratur. Tapi Masya Allah di Baitul Maqdis tak ada siapa berebut, kerana tak ada orang yang datang. Hanya orang-orang lokal dan sedikit-sedikit daripada orang-orang Islam luar negeri. Dan saya juga bila bawa jemaah-jemaah dari Singapura datang ke Baitul Maqdis, orang-orang Baitul Maqdis sangat gembira kerana susah mereka nak jumpa orang-orang luar. Dan bila mereka jumpa saudara-saudara Islam yang datang dari Singapura, mereka sangat gembira dan mereka ucapkan salam pada semua saudara Islam di Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun apabila setelah selesai daripada memimpin jemaah daripada 124,000 para nabi dan rasul di situ, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diberikan minuman. Jadi di sinilah Allah Subhanahu wa taala nak mengisytiharkan kepada semua nabi-nabi dan rasul, inilah dia pemimpin kamu, iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia nabi yang terakhir sekali muncul, tetapi dialah imam pada semua nabi-nabi dan rasul. Sebab itulah Nabi kita digelarkan Imamul Muttaqin, imam orang-orang bertakwa. Sebab itulah Nabi kita digelarkan Sayyidul Mursalin, pemimpin bagi sekian utusan-utusan Allah Ta'ala.
Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir, tapi nabilah orang yang paling mulia di atas semua para nabi-nabi dan rasul. Dan Allah Taala buktikan dengan Allah Taala himpunkan semua nabi-nabi dan rasul semua dalam satu peristiwa, iaitu peristiwa Isra Mi'raj, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Baitul Maqdis. Inilah antara sebab dan hikmahnya kenapa Nabi Isra Mi'raj ke Baitul Maqdis. Kenapa Nabi tak merah terus daripada Mekah naik ke Sidratul Muntaha? Kenapa Nabi pergi Baitul Maqdis? Supaya Nabi dapat bertemu dengan semua para nabi-nabi dan rasul. Dan kenapa tidak semua nabi-nabi dan rasul datang ke Mekah? Kerana kiblat zaman nabi-nabi dan rasul dahulu semuanya adalah di Baitul Maqdis. Mekah adalah kiblat Nabi kita Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 16 bulan menghadap ke arah Baitul Maqdis dalam mendirikan solat 5 waktu. Jadi itulah dia antara hikmahnya. Dia antara yang lain pula ialah kerana Baitul Maqdis terletak bertepatan dengan pintu langit. Jadi semua langit ada pintu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus naik ke pintu langit melalui Baitul Maqdis kerana pintu langit terletak bertepatan dengan Baitul Maqdis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kalau sekiranya ada rezeki, panjang umur, sihat walafiat, pergilah ziarah Baitul Maqdis. Itu kiblat kita yang pertama sebelum kita menghadap kepada Baitullah. Dan itulah kiblat semua umat-umat yang terdahulu, semua nabi-nabi yang terdahulu sebelum datangnya Nabi kita Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, memang kalau menceritakan tentang kisah Baitul Maqdis ini dia takkan habis dengan 1 jam 2 jam. Bila saya bawa jemaah, kita menceritakannya bukan 1 jam, bukan 2 jam, 3 hari 3 malam kita bawa keliling Baitul Maqdis, mengisahkan, menceritakan semua sejarah-sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, yang semuanya kita katakan bermakam di tempat kawasannya Baitul Maqdis dan di sekeliling Baitul Maqdis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya sebutkan tadi, pergilah ziarah. Bukan mesti pergi dengan saya, tapi pergilah dengan siapa pun, asalkan pergilah ziarah kepada kiblat kita yang pertama. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah pun melakukan sembahyang, baginda pun dibawalah naik ke Mi'raj. Di mana Nabi dibawa naik ke Mi'raj? Daripada tempat sembahyang Nabi itu dibawa ke sebelah saja, yang di mana dinamakan tempat yang sebelah itu ialah kawasan yang tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang, yang diketahui sebagai tempat yang kita sebutkan tadi, iaitulah Qubbatul Mi'raj. Qubbatul Mi'raj itu terletaknya betul-betul sebelah tempat Nabi semayang, dan sekarang ini pun dah dikenali tempatnya dengan dibangunkan satu bangunan yang dituliskan dia tu iaitu Qubbatul Mi'raj. Ini Qubbatul Mi'raj ini tulis ke atas dia Qubbatul Mi'raj, Qubbah tempat Mi'raj. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pun nak naik, maka batu yang Nabi pijak pun nak ikut naik, tapi malaikat Jibril tahan, dan malaikat Jibril kata engkau tidak diutuskan. Maka batu itu pun tergantung dengan bekas tapak kaki Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka batu yang tergantung itu telah dimasukkan ke dalam sebelahnya Masjid Qubbatus Sakhra, supaya dia tidaklah menjadi pelik kepada orang-orang yang melihatnya. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, tempat yang diletakkan batu itu sudah pun diletakkan tandanya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang mana sempat pergi ke Baitul Maqdis, sampailah tempat Qubbatus Sakhra, the Dome of Rock, maka dia akan lihat satu bentuk kubah, ataupun kita kata satu bentuk kubah tu dia berupa sepertilah mimbar. Maka disitulah tempatnya dibangunkannya, diletakkan batu syurga itu. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Mi'raj, naik ke langit, maka Nabi SAW melepasi langit pertama, kedua, ketiga, sampailah langit ketujuh, dan sampailah menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, apakah yang berlaku di Sidratul Muntaha itu? Maka tuan-tuan dan puan-puan, apabila Rasulullah SAW datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah SAW pun memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan baginda pun membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, iaitu segala ucapan selamat yang berkat dan doa yang baik-baik semuanya hanya untuk Allah Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun membalas kepada Nabi kita dengan ucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat sejahtera atasmu wahai Nabi, dan rahmat Allah dan keberkatannya. Tetapi Nabi SAW tidak lupa pada saat yang penuh mustajab dan berkat itu. Tak lupa pada siapa? Tak lupa pada isteri, anak, cucu? Tidak. Tak lupa kepada umatnya. Maka Nabi SAW pun membalas akan salam Allah dengan Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, dan selamat atas kita dan juga hamba-hamba Allah yang salihin, yang baik-baik. Begitulah Nabi mendoakan pula untuk umatnya yang salihin. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, inilah dia kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itulah kita pun kasih dan sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kembali pada Allah 1430 tahun yang dahulu, tetapi tetap Nabi itu hidup bersama-sama kita. Sebab itulah apabila kita dalam sembahyang, kita pun membaca Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam atas engkau, iaitu alaika tu atas engkau, ya wahai Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam bahasa Arab bila kita sebut Assalamu alayka, maknanya kita berbicara dengan dia. Orang itu berada di hadapan kita. Walaupun Nabi sudah 1400 tahun kembali pada Allah, tapi Nabi SAW hidup dalam diri kita. Nabi SAW hidup dalam jiwa kita, dalam rohani kita. Tak pernah terlepas daripada ke Rasulullah SAW. Kerana itulah ada sifat orang beriman, cinta kepada Rasulullah, kasih dan sayang kepada Rasulullah SAW. Maka begitulah kalau kita kasih pada sesiapa, walaupun dia jauh daripada kita, ibu kita, ayah kita, isteri kita, suami kita, tapi sentiasa dalam ingatan jiwa kita kerana kasih kita kepadanya. Begitulah kita sebagai umatnya, kita kasih kepada Rasulullah SAW. Sehingga hari ini pun bila kita sembahyang, kita ucapkan Assalamu alayka, salam atas engkau ya Rasulullah. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, sekarang sudah ada juga orang yang membantah dan mengatakan tak boleh kita baca Assalamu alayka, Nabi sudah wafat dah lama, kita cuma baca Assalamu ala Nabi, kita tak boleh alayka. Inilah maaf tuan-tuan dan puan-puan, jiwa mereka, hati mereka sudah kering, sudah kosong daripada kasih sayang, cinta kepada Rasulullah SAW. Sedangkan apa yang dibaca dalam sembahyang itu adalah daripada riwayat hadis-hadis yang sahih, yang telah dipersetujui oleh semua ulama-ulama mazhab. Tetapi ada juga orang yang tidak mau menerimanya kerana tidak mau menerima Nabi itu seperti seolah-olah hidup bersama-sama kita. Begitulah hakikatnya keadaan umat di akhir zaman. Banyak berlaku perubahan dan banyak berlaku mereka jauh daripada mengasihi manusia yang mulia, sehingga sanggup ada orang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni manusia biasa sahaja. Allah Ta'ala ambil dia dan bagi dia wahyu, itu aja ekstra dia, bukan ada apa-apa lebih lagi. Inilah manusia yang tak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kita tak nafikan Rasulullah manusia biasa, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seperti manusia-manusia yang lain. Kerana kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi kat luar, tuan-tuan, banyak batu-batu. Siapa nak pergi ambil kutip batu, nak bawa balik, nak simpan dalam rumah? Tak ada siapa pun, kerana batu-batu tu tak ada apa harga pun. Tetapi kalau batu belian, batu belian kena ambil ustaz, batu belian mahal, berharga.
Ini pun batu juga. Ya, begitulah dia tuan-tuan. Batu berlian pun batu yang kita ambil, yang kita simpan, yang berharga. Dan batu yang tepi jalan pun batu yang kita tidak mengambil pusing, tak mengambil peduli pun. Begitulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang bagi dia seorang manusia, tetapi manusia yang terpilih, manusia yang mulia, manusia yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah firmankan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan kau ya Sayyidina Muhammad di atas akhlak, di atas sifat yang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat agung. Kenapa? Kerana baginda adalah seorang manusia yang agung, manusia yang mulia. Sebab itulah akhlak budi pekerti Nabi pun adalah akhlak budi pekerti yang agung dan mulia. Muslimin rahimakumullah. Jadi kalau setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap pada Allah, berbicara kepada Allah, kita bertanya kepada diri kita, Ustaz, boleh tak kita pun berbicara kepada Allah seperti mananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada Allah Rabbul Alamin? Jawapan kita boleh. Kenapa tidak boleh? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja kelebihan yang diberi Allah kepadanya, maka keberkahannya melimpah kepada umatnya. Bukan makna hanya untuk nabi-nabi saja, tetapi melimpah kepada umatnya. Maka dengan sebab itulah di sini tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita mengatakan yang kita ini sembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya kita berbicara kepada Allah. Sebenarnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam suatu hadis yang artinya as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi kalau sekiranya kita mendengarkan pada malam ini mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha, maka kita sebenarnya tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu bila kita berdiri takbir Allahu Akbar, sebenarnya kita mi'raj kepada Allah. Itulah sabda Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu adalah mi'raj orang beriman. Apa arti mi'raj? Mi'raj itu iaitu kita naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah apabila kita dalam sembahyang, kita sebenarnya sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan di dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain, ma sa'ala wali abdi ma sa'al. Artinya, aku telah bagikan sembahyang itu antara aku dengan hamba-Ku dua bahagian, dan bagi hamba-Ku apa yang dia mohonkan. Apabila kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, sekalian pujian hanya untuk Allah, maka Allah Ta'ala jawab, Hamadani abdi, hamba-Ku telah memujiku. Dan apabila hamba tu mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab, iaitu kita mengatakan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah pun menjawabnya dengan mengatakan Asna alayya abdi, hamba aku telah menyanjungiku. Dan apabila hamba tu membaca Maliki Yaumiddin, ya Tuhan yang memiliki hari pembalasan, maka Allah Ta'ala menjawab dengan Allah mengatakan Majjadani abdi, iaitu hamba-Ku telah memuliakan aku. Dan apabila kita mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami sembah dan hanya pada Engkau kami mohon pertolongan, maka Allah menjawab, iaitu hadza wa baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, ini antara aku dan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia mohon. Dan apabila kita membacakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang Kau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Kau telah murki, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Maka Allah pun menjawab, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, ini untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dia mohonkan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi arti katanya lain, kita dalam sembahyang ni kita berbicara kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita membaca
suratul Fatihah, jangan kita baca bersambung-sambung, tapi kita berhenti. Setiap ayat kita berhenti. Setiap ayat kita berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Sebab setiap kali bila kita berhenti, Allah menjawab. Jadi itu baru kita berbicara kepada Allah. Jadi macam kita jumpa kawan, apa khabar? Dia pun jawab baik. Lama tak nampak awak. Alah, saya sibuk. Bagaimana family semua? Baik semua, bagus, terima kasih. Jadi kita berbicara dengan kawan kita. Begitulah apabila seorang hamba itu dalam sembahyang, dia sedang berbicara kepada Allah SWT. Tapi maaf tuan-tuan, kalau ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Wah, satu napas kau Pak Imam tu, wah hebat. Astagfirullah, hebat apa tuan-tuan? Cuba kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa kawan dan berkata, apa khabar kau? Lama tak jumpa, macam mana? Nantilah dulu, aku jawablah dulu. Kau ni tak betul ke? Maaf tuan-tuan. Jadi ibaratnya macam itulah orang yang berbicara pada Allah, yang non-stop bacaannya tu seperti orang yang maaflah, macam tak betul pula. Lainlah kalau dia pun macam nak terbuang air dan tak tahan tu kan. Itu emergency. Itu kadang-kadang saja, bukan selalu tuan-tuan. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita bila sembahyang, kita berbicara pada Allah. Kita bila sembahyang, kita rasa gembira kerana kita dapat bertemu dengan kekasih kita, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sekali lagi, bila sekarang ni kita nak berbicara pada Allah, kita sembahyang, tapi ustaz, kita tak rasa apa-apa pun dalam sembahyang, macam mana ni? Ni kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kenapalah kita tak rasa kita berbicara pada Allah? Sebenarnya maaflah, sebab hati kita tidak kasih kepada Allah. Orang yang kasih pada kekasih dia, walaupun jauh pun, sentiasa dia ingat. Kalau kita dah depan kekasih pun kita duk ingat yang lain, kau ni depan aku pun kau ingat lain, maknanya kita tak kasih pada kekasih kita. Maaflah, itulah hakikatnya apabila kita berhadapan dengan Allah. Kita tidak rasakan kasih, sayang, cinta, rindu kepada Allah, maka sebenarnya hati kita tidak kasih kepada Allah. Sebab itulah kita tidak dapat rasakan kelazatan, kekhusyukan, kemanisan dalam solat kita. Tuan-tuan dan puan-puan, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa pertemuannya seseorang dengan kekasihnya. Pertemuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi sangat gembira. Begitulah Nabi sangat asyik dan rindu. Bukan hanya dalam peristiwa itu, bahkan seterusnya dalam setiap Nabi dalam sembahyang, seolah Nabi berbicara. Dan itulah kita disuruh melakukan demikian. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Hendaklah kau sembah pada Allah seperti seolah-olah kau melihatnya. Kalau kau tidak melihatnya, pastikan, yakinilah bahawa Allah melihat kau. Allahu Akbar. Kita merasakan diri kita berada di hadapan Allah. Allah melihat sekalian hal diri kita yang kotor, yang jijik, malunya kita di hadapan Allah. Sayang, rindu kita kepada Allah, kerana dialah Tuhan yang telah menjadikan kita dan segala-galanya. Maka inilah dia perasaan yang nak kita bawa di dalam solat kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita telah mengatakan tadi peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa pertemuan seorang kekasih, marilah saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis Isra dan Mi'raj ini, bawalah hati kita kepada kasih kepada Allah, kasih kepada Rasulnya. Kita akan gelapkan lampu, tumpukan kepada pendengaran tuan-tuan dan video di hadapan. Lupakan segala ingatan yang lain. Bawalah hati kita kepada Allah.
Kenapakah hari ini manusia sudah hilang kasihnya kepada Allah? Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, kasih sayang. Kasih sayang adalah suatu perkara yang telah pun didatangkan oleh Allah untuk supaya kita dapat merasakan kasih sayang itu kepada hamba-hambanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, lihatlah pada diri kita, sejauh manakah telah kita dapat menghayati kasih sayang ini. Siapakah dia orang yang kita kasih yang sebenarnya? Tak lain tak bukan, dialah Allah. Allah, dialah Tuhan yang menjadikan kita, yang telah mengurniakan kita segala-galanya. Maka kita kasih kepada Allah dengan sepenuh kasih. Dan kita kasih kepada mereka yang telah banyak berjasa kepada kita. Siapakah dia insan yang telah banyak berjasa kepada kita? Itulah dia, ayah dan ibu kita. Ayah dan ibulah manusia di antara manusia-manusia yang telah banyak berjasa kepada kita. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, keridaan Allah terletak pada keridaan ibu bapa, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu bapa. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sekarang saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk kita terjun ke dalam jiwa. Pejamkan mata sebentar, dengar serta bayangkan jika kita mengalami sebagaimana dialami oleh anak-anak yang sudah kehilangan ibu bapa. Ingin saya bawakan satu kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin membalas jasa ibunya, yang di mana dia telah mendukung ibunya untuk menunaikan ibadat haji sekitar 6 batu jauhnya rumahnya, sehingga sampailah kepada Kaabah. Sesampai kepada Kaabah, dengan melalui padang pasir yang panas, apabila ibunya bergerak di atas belakangnya, maka terasa sakitlah anak ini. Tetapi anak ini berkata, ya Allah, aku reda ya Allah, aku reda kerana aku nak membalas jasa ibuku ya Allah. Maka setelah sampai kepada Kaabah, maka anak ini pun membawalah ibunya tawaf keliling Kaabah. Dan setelah selesai tawaf, dan setelah selesai mengerjakan haji, anak ini pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku telah mendukung ibuku dari rumah sejauh 6 batu, dan kemudian aku mengerjakan tawaf dengan mendukung ibuku. Apakah aku telah mampu membalas jasa ibuku ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, belum. Engkau belum lagi dapat membalas jasa ibumu. Lupakah engkau? Ibumu dahulu telah mengandung engkau selama 9 bulan, membawa engkau ke mana sahaja dia pergi. Lupakah engkau bagaimana ibumu dahulu tidak sedang tidur kerana engkau berada di dalamnya, dan sentiasa memujukmu ketika engkau menangis dengan penuh kasih sayang. Sekarang
Patutkah engkau melawan mereka? Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membayangkan kepada kita bagaimana jasa kita kepada ibu. Takkan mampu kita membalas jasa ibu kita. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, marilah kita melihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya kepada para sahabat, "Mahukah kamu aku beritahu dosa yang paling besar? Mahukah kamu aku beritahu dosa yang paling besar? Mahukah kamu aku beritahu dosa yang paling besar?" Sahabat-sahabat menjawab, "Tentu saja kami mau ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, dosa yang paling besar iaitu mempersekutukan Allah dan derhaka kepada orang tua. Mempersekutukan Allah dan derhaka kepada orang tua. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sekarang bayangkan berapa lama sepanjang hidupmu engkau berani terhadap orang tuamu. Sudah berapa lama sepanjang hidupmu engkau berani membentak kedua orang tuamu. Sudah berapa lama dalam hidupmu kau berani mengeluarkan kata-kata yang kesat sehingga membuat air mata ibumu menangis kerana perkataan dan perbuatanmu. Suatu ketika ada seorang anak lelaki bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa ibu menangis, ibu?" Ibunya menjawab, "Sebab ibu adalah seorang wanita, anak." Tapi anak ini menjawab, "Aku tak mengerti, ibu." Ibunya hanya tersenyum dan memeluk erat. "Wahai anakku, engkau memang tidak akan pernah mengerti." Anak ini kemudian bertanya pada ayah, "Ayah, mengapa ibu menangis, ayah? Sepertinya ibu menangis tanpa ada sebab yang jelas." Ayah hanya menjawab, "Semua wanita memang menangis tanpa ada alasan." Hanya itulah jawaban ayah. Lama kemudian anak ini membesar, menjadi remaja dan bertanya-tanya, mengapa wanita menangis. Pada suatu malam dia bermimpi dan bertanya kepada Tuhan, "Ya Allah, Ya Allah, mengapa wanita mudah sekali menangis, Ya Allah?" Dalam mimpinya Allah menjawab, "Saat ku ciptakan wanita, aku membuatnya menjadi sangat utama. Ku ciptakan bahunya agar mampu menahan seluruh beban dunia dan isinya. Aku jadikan bahunya cukup nyaman dan lembut untuk menahan kepala bayi yang sedang tidur. Aku ciptakan jiwa wanita itu kuat untuk melahirkan anaknya, mengeluarkan bayi dari rahimnya. Walaupun seringkali dia akan menggadaikan nyawanya kerana anaknya, dan anaknya akan mencercanya pada kemudian hari. Aku menjadikan wanita itu perkasa untuk tahan, tidak menyerah kalah
dalam saat semua orang berputus asa. Pada wanita, ku berikan kesabaran untuk merawat keluarganya, walau letih, walau sakit, tanpa berkeluh kesah. Ku berikan wanita perasaan peka dan kasih sayang untuk mencintai semua anaknya dalam apa jua keadaan. Walaupun sering anak-anak itu melukai perasaannya, melukai hatinya, ku berikan wanita kasih sayang yang akan dapat memberikan kehangatan pada anak-anaknya mengantuk. Itulah sentuhan yang telah ku berikan kepada wanita untuk membimbing suami dalam apa jua keadaan. Demikianlah akhirnya ku berikan wanita titisan air mata. Titisan air mata yang merupakan titisan kehidupan insan yang bernama wanita. Wahai insan, wahai para jemaah sekalian, marilah kita dekatkan diri kita kepada ibu-ibu kita dan ayah-ayah kita selagi mereka masih hidup. Ingatlah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang bertanya kepada baginda, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak mendapatkan layanan istimewa dariku ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Siapa lagi kemudian ya Rasulullah? Jawab Nabi Rasulullah, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, ibumu. Kemudian ayahmu dan mereka dari saudara-saudara terdekatmu. Gambarkan tuan-tuan, hadis yang telah disebutkan tadi menunjukkan bagaimanakah besarnya darjat seorang ibu. Kerana ibulah yang telah bersusah payah mengandungkan kita. Sebagaimana dalam suatu hadis kursi Allah berfirman, wahai anak-anak, aku jadikan kau dalam rahim ibumu, dan aku tutupkan wajahmu agar tidak engkau benci kepada rahim ibumu. Aku hadapkan wajah engkau ke arah belakang ibumu agar engkau tidak disakiti dengan bau makanannya. Dan aku jadikan engkau bersandar ke kiri dan ke kanan. Adapun sebelah kanan engkau adalah jantung ibumu, dan di sebelah kiri engkau adalah limpa ibumu. Dan aku ajari engkau berdiri dan duduk dalam rahim ibumu. Adakah selainku dapat melakukannya? Apabila telah sempurnalah tempoh engkau dalam kandungan, maka aku wahyukan kepada malaikat penjaga rahim agar dikeluarkan engkau. Maka dikeluarnya engkau di atas sayapnya. Tiada bagimu gigi untuk memotong, tiada bagimu tangan untuk memegang, tiada bagimu kaki untuk berjalan. Maka mengalirkan dua saluran yang halus dari dada ibumu, yang mengalir dari susu yang suci bersih, susu yang panas di musim sejuk, dan yang sejuk di musim panas. Dan aku campakkan ke dalam hati kedua ibu bapamu perasaan kasih sayang terhadapmu. Mereka tidak akan kenyang sehingga engkau kenyang. Mereka tidak akan tidur sehingga engkau tidur. Sekarang bayangkan
Bayangkan seandainya engkau mengalami seperti orang-orang yang kehilangan ayah ibu yang berlaku di Aceh, di Palestin. Ribuan anak-anak yang menjadi yatim tanpa berayah dan tanpa beribu. Sekarang yang masih memiliki ayah ibu, cuba bayangkan apa yang kau telah lakukan pada mereka. Bayangkan satu persatu. Sebulan yang lalu engkau pernah melakukan dosa pada mereka. Setahun yang lalu engkau melakukan dosa apa pada mereka. Bayangkan sepanjang hidupmu apa yang kau lakukan terhadap ibu ayahmu. Bayangkan dosa apa yang telah kau lakukan selama ini. Bukankah engkau selama 9 bulan berada dalam kandungan ibumu? Lupakah engkau selama 9 bulan engkau dibawa ke mana-mana ibumu pergi? Lupakah engkau selama 9 bulan ibumu tak pernah mengeluh ketika membawa kamu ke mana pun dia pergi? Bayangkan saat itu betapa beratnya perjuangan ibumu. Bayangkan ibumu tak dapat tidur kerana engkau ada di dalam. Bayangkan ibumu tak dapat meletakkan perutnya di bawah kerana engkau ada dalam kandungan. Bahkan ibumu setiap malam berdoa. Ayahmu pula mengurut perut ibumu dan berdoa, Ya Allah, selamatkanlah anak kami ini. Ya Allah, jadikanlah anak kami ini anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah anak kami ini berbakti padamu dan cinta padamu, Ya Allah. Bayangkan di saat ibumu berjuang melahirkan kau dengan merasakan kesakitan yang amat sangat. Ibumu berjuang melahirkanmu, bahkan rela mati asal kau selamat. Sekarang bayangkan di saat ibumu berjuang melahirkan kau, ayahmu begitu cemas dan berdoa agar kau selamat dilahirkan ke dunia. Ayahmu dengan penuh tenaga berjuang mempersiapkan keperluanmu. Ayahmu memohon, Ya Allah, berikanlah kami anak yang soleh, Ya Allah. Berikanlah kami anak yang berbakti padamu, Ya Allah. Berikanlah kami anak yang mampu menyejukkan mata kami. Itulah yang dilakukan oleh ayahmu. Kemudian ketika engkau lahir dengan selamat di muka bumi, ayah ibumu kembali bersujud. Syukur padamu, Ya Allah, Kau telah memberi kami seorang anak. Ayah ibumu mulai mengira jari jemarimu. Apabila didapati engkau dilahirkan dengan sempurna, sekali lagi mereka mengucapkan, Terima kasih, Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah. Kau telah berikan kami anak yang sempurna. Bulan berganti bulan, engkau diajari berjalan, dipegang tanganmu oleh ayahmu. Mari nak, ayah ajari engkau berjalan. Ketika engkau terjatuh, hati ayah merasa sedih. Maafkan aku, wahai anakku, maafkan aku. Mari nak, bangun. Mari ayah memimpin kau berjalan, nak. Kemudian ayahmu mengajar engkau satu persatu perkataan, sehingga engkau pun mula menjadi pandai berbicara. Sekarang engkau sudah dewasa. Sekarang
Kau telah lakukan apa pada ibu dan ayahmu selama ini? Sudah berapa lama engkau abaikan nasihat-nasihat ibumu? Sudah berapa lama engkau tidak pedulikan perasaan ibumu? Sudah berapa lama kau menyakiti hati ibumu? Sudah berapa lama kau membuat air mata ibumu menitis kerana kelakuanmu? Sekarang bayangkan, jika itu terjadi padamu, ayah ibu meninggal seperti orang-orang yang terdahulu, sementara engkau hanya sering menyakiti hati ibu ayahmu, hanya membuat air mata ibu ayahmu menangis kerana kelakuanmu. Ingatlah apa yang telah dipesan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Ingatlah, jikalau salah seorang dari antaranya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan dan janganlah engkau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku semasa kecil. Tuan-tuan dan puan-puan, sudah berapa lamakah kita tidak pernah berdoa untuk ayah ibu? Sudah berapa lama kita tidak sungguh-sungguh berdoa untuk ayah ibu? Marilah tuan-tuan dan puan-puan, dengan penuh jujur, dengan penuh rasa keinsafan, siapakah yang sebenarnya kita rindukan? Apakah yang kita rindukan ialah kaki tangan ibu ayah kita, atau yang kita rindukan kasih sayang ayah kita? Apakah yang kita rindukan? Adakah kita rindukan tubuh badan ayah kita, atau kita rindukan kepada sifat belas kasihannya ayah kita? Sekarang marilah kita tanya diri kita, siapakah yang telah meletakkan sifat kasih sayang ke dalam hati ibu dan ayah kita? Siapakah yang telah meletakkan sifat belas kasihan dalam ayah dan ibu kita? Siapa? Itulah Dia, Allah. Allah yang telah meletakkan dalam hati ibu ayah kita.
Tuan-tuan dan puan-puan, itulah sedikit usaha untuk supaya membawa kita insaf bagaimanakah Allah dialah yang telah memasukkan kasih sayang ke dalam hati ibu ayah kita. Maka dialah Allah yang sebenarnya kasih dan sayang kepada kita. Kalau hari ini kita kasih dan sayang kepada ibu ayah kita, sebenarnya Allah dialah yang kasih kepada kita. Dialah yang telah meletakkan kasih sayang dalam ibu ayah kita. Maka dengan itu, marilah kita letakkan kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang bersifat kasih sayang. Allah telah berfirman dalam sebuah hadis kursi, Akulah Allah, Akulah yang maha pengasih, Akulah yang menumbuhkan kasih sayang dalam hatimu. Salah satu asmaku adalah dari kasih sayang, yaitu Ar-Rahim. Maka dengan itu, muslimin rahimakumullah, marilah kita letakkan kasih sayang kita kepada Allah Ta'ala. Dialah yang sebenar-benar Ar-Rahim, yang kasih sayang. Dialah yang telah memberikan kita segala-galanya, dan yang telah memberi kepada ibu ayah kita sekalian nikmatnya. Maka dengan itu, marilah kita kasih pula kepada baginda junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dialah Nabi yang telah membawa untuk kita mengenal siapa dia Allah, siapa dia ayah dan ibu kita. Marilah tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita merasakan penuh rasa takzim dan hormat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-samalah kita berdiri untuk kita membaca selawat kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan tuan-tuan kita berdiri. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Ya Rasulullah, kami cinta padamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah,
Kami rindu kepadamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, syafaatkanlah kami di yaumul qiyamah ya Rasulullah. Ya Habib Muhammad, ya jadikanlah majlis ini majlis yang kau rahmatkan dengan berkatnya Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dapatkanlah kami sifat kasih sayang kepadamu, kasih sayang pada Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kasih sayang kepada ibu ayah kami dan sekalian adik-beradik kami dan sekalian umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekalian ciptaanmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang kau kasihi ya Allah. Kurniakanlah kami sifat ikhlas, rida, syukur, dan jadikanlah kami khusyuk dalam solat kami ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah semua penyakit-penyakit kami dan penyakit anak isteri kami ya Allah. Lindungilah kami dan keluarga kami dari segala bala dan malapetaka dan bencana ya Allah. Allahumma ya Allah, kabulkanlah semua hajat hadirin dan hadirat yang ada dalam majlis ini sebagaimana yang kau telah kumpulkan kami pada malam ini. Kumpulkanlah kami semua bersama-sama Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga firdausmu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.